Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Najib daripada kumpulan 2. Tajuk kami ialah apakah keperluan ijtihad perubatan pada masa kini. Tujuan saya di sini bukan untuk berlumba lari, bukan untuk berenang, bukan untuk bersukan, tetapi adalah untuk memulakan kajian kita apakah keperluan ijtihad dalam bidang perubatan pada masa kini. Hari ini ramai yang menyangka ulama tidak boleh campur di dalam hal-hal berkaitan dengan bidang-bidang yang bukan agama, seperti perubatan, perindustrian, kerana mereka menyangka itu tidak ada kaitan dengan agama. Tapi sebenarnya konsep itu salah, kerana Islam itu agama yang syumul, yang menyeluruh, merangkupi segala aspek kehidupan kita. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada tuntutan agama. Jadi untuk membuktikan apakah peranan dan keperluan ulama, mari kita saksikan video-video berkenaan kajian kami. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizan bin Jaafar. Nombor matrik D2018-2086-220. Okey, jadi saya akan jelaskan tentang konsep ijtihad ataupun maksud ijtihad lah. Okey. Ijtihad ni berasal daripada perkataan ijtihada yang bermaksud menurut ini mengikut Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali yang mana pengarang kepada kitab Pengantar Usul Fiqh. Okey. Beliau berkata, maksud ijtihad dari segi bahasa adalah menggunakan tenaga sepenuhnya, iaitu bersungguh-sungguh dalam sesuatu perbuatan ataupun pekerjaan. Jadi kita bersungguh-sungguh membuat dalam sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu perkara lah. Okay. Seterusnya, makna dari segi istilah pula ialah mencurahkan tenaga sepenuhnya dan sebanyak mungkin untuk mendapatkan hukum syarak yang berbentuk amali dengan cara istinbat daripada dalil-dalil dan sumber syarak. Jadi mencurahkan tenaga sepenuhnya untuk mendapatkan hukum syarak tu. Seterusnya kita tengok hukum berijtihad. Hukum berijtihad yang ini menurut Muhammad Saleh Haji Ahmad, itu pengarang kitab Pengantar Syariah Islam. Beliau berkata hukum ijtihad ini adalah wajib bagi setiap mereka yang mempunyai kelayakan yang secukupnya. Maksudnya orang yang mempunyai kelayakan ni adalah wajib baginya untuk melakukan ijtihad. Andai kata jika dia melakukan ijtihad dan hukum ijtihad dia tu adalah tepat, dia di situ dia mendapat dua pahala. Pahala yang mana? Pahala yang pertama adalah pahala dia melakukan ijtihad satu, dan yang kedua adalah pahala hukum dia tu adalah tepat. Andai kata kalau sebaliknya hukum yang dia ijtihad tu adalah tidak tepat, dia mendapat satu pahala. Pahala sebab berijtihad. Tapi dari segi ketepatan hukum tu dia tak dapat pahala sebab benda tu adalah tidak tepat. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifan Nazifah binti Zamzaidi. Saya akan teruskan kepada subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan ijtihad contemporary ataupun yang biasa kita dengar iaitu ijtihad semasa. Apa itu ijtihad contemporary dan apa itu ijtihad semasa?
Dua ni merupakan perkara yang sama je, cuma istilah yang belakang tu je yang lain. Okey, pada zaman moden ni yang serba moden, zaman teknologi, zaman globalisasi, pelbagai isu-isu agama yang moden juga timbul. Okey, kita tengok pada zaman Nabi dulu, mereka kata isu-isu ni hukumnya kita berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi pada zaman Nabi dulu pun ada dah ijtihad ni. Apa itu ijtihad? Ijtihad merupakan usaha yang diperoleh daripada perincian kajian daripada seorang mujtahid dalam menetapkan sesuatu hukum. Jadi apa itu ijtihad kontemporari? Apa itu ijtihad semasa? Ijtihad semasa dan ijtihad kontemporari ni iaitu satu perincian atau kajian yang diperbuat pada mujtahid pada masa kini dalam menentukan dalam menentukan hukum-hukum berkenaan isu-isu pada masa kini, yang mana memudahkan seluruh umat Islam dalam mengetahui, dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam isu-isu yang baharu. Jadi itulah dia ijtihad kontemporari ataupun ijtihad semasa. Baiklah, kita akan pergi kepada subtopik yang seterusnya berkenaan keperluan ijtihad kontemporari. Jom kita pergi tengok kepada pembentang yang seterusnya. Terusnya, kita pergi kepada keperluan ijtihad semasa. Objektif tertinggi bagi pembinaan ijtihad semasa tidak lain tidak bukan ialah bagi memastikan syariat Islam itu terlaksana secara keseluruhannya, kerana itu adalah matlamat agama Islam itu sendiri, iaitu melaksanakan ubudiyah secara sempurna oleh manusia kepada Allah. Dalam konteks itu, teks-teks dari sumber syariat Islam perlulah dimanifestasikan secara kontekstual mengikut realiti dan perkembangan hidup manusia. Perubahan budaya dan perkembangan teknologi sebagai contohnya mestilah diselaraskan dengan roh dan asas syariat Islam. Dalam konteks ini, para sarjana Muslim kontemporari menekankan beberapa keperluan asasi sebagai prasyarat bagi kejayaan pelaksanaan syariat Islam. Al-Qardawi menyatakan 3 ciri-ciri keperluan kepada ijtihad semasa, iaitu yang pertama, keperluan memperbaharui ijtihad bagi menyelesaikan persoalan semasa umat Islam. Yang kedua, keperluan kembali kepada syariat Islam sepenuhnya, bukan dengan mengambil separuh atau sebahagian dari hukum sahaja. Dan yang ketiga, kebebasan dari tekanan realiti semasa, dalam erti kata bahawa permasalahan dalam negara dan masyarakat sekarang tidak wajar dijadikan halangan yang kekal bagi pelaksanaan syariat Islam. Sebaliknya dianggap sebagai cabaran sementara yang mengukuhkan persediaan ummah ke arah menjadikan syariat Islam sebagai paksi kehidupan umat Islam. Jelasnya di sini, ijtihad semasa mempunyai perkaitan signifikan dengan faktor dan nilai masa, keadaan, budaya setempat, unsur-unsur kontemporari seperti kemodenan dan kecanggihan teknologi, dan faktor nilai akhlak manusia. Justru walaupun sudah banyak ijtihad yang diputuskan oleh ulama silam sebagaimana yang ditemui dalam khazanah perbendaharaan fiqh mereka, hukum hakam tersebut mungkin hanya relevan pada masa itu kerana ijtihad mereka mengikut zaman dan tempat mereka, dan besar kemungkinan tidak lagi sesuai atau relevan pada masa sekarang. Kemunculan isu-isu baharu yang tidak pernah berlaku sebelumnya juga mendorong kepada pembinaan fiqh berasaskan realiti semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Helmi bin Sihat, bernombor metrik D2018-2086-230. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan mengupas berkenaan dengan pandangan ulama mengenai perubatan. Jadi maklum mengetahui bahawa ulama ini merupakan warasatul anbiya, yakni pewaris Nabi. Jadi apabila kita bercakap tentang ulama memberikan sesuatu hukum ataupun fatwa bukanlah bersandarkan kepada hawa nafsu dan akal semata-mata, tetapi ianya adalah mengikut ataupun bersandarkan kepada maslahah masyarakat setempat. Okay. Jadi untuk bab ni saya akan mengambil dua pandangan, iaitu yang pertama daripada Syekh Al-Azhar, iaitu Profesor Ahmad Tayyib,
menghuraikan bahawa pendapat tentang menggunakan sebarang bentuk yang berkaitan dengan sel manusia sekiranya ia digunakan adalah untuk menghapuskan wabak dan menjadi ubat, maka hukumnya adalah harus, tetapi perlulah bersandarkan kepada ahli ikhtisas, iaitu para ilmuwan seperti doktor dan lain-lain. Okey, seterusnya Jawatan Kuasa Muzakarah ataupun MKI pada 3 Disember 2020 memutuskan hukum iaitu berkaitan dengan penggunaan vaksin COVID-19 ialah hukumnya adalah harus dan wajib bagi golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Okey, oleh itu kita dapat lihat bahawa sesuatu hukum yang dikeluarkan itu bukanlah bersandarkan kepada hawa nafsu, tetapi hukum yang dikeluarkan itu adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat setempat. Wallahu a'lam. Ijtihad bidang perubatan memerlukan para fuqaha kontemporari memberikan pendapat hukum. Ini kerana ianya adalah isu yang paling terbaru yang tidak pernah diperdebatkan secara khusus oleh ulama-ulama salaf. Antara aplikasi ijtihad yang akan dibincangkan dalam bidang perubatan adalah berkaitan dengan bank darah dan juga pemindahan organ. Zaman kini, banyak pusat perubatan moden yang telah membina pusat bagi pengumpulan serta penyimpanan darah. Kemudian akan diedarkan kepada pesakit yang sangat memerlukan pertolongan cemas serta digunakan bagi menyelamatkan nyawa mereka yang kehilangan terlalu banyak darah akibat kemalangan. Bank ini disimpan di dalam peti sejuk ataupun tempat penyimpanan yang bersesuaian untuk menyimpan darah manusia serta dilengkapi dengan peralatan penjagaan khas untuk memastikan ketahanannya. Terdapat dua sumber simpanan darah yang berbeza, iaitu datang daripada manusia itu sendiri, sama ada bersumberkan yang masih hidup ataupun bersumberkan yang telah meninggal dunia. Oleh itu, bagi darah mereka yang masih hidup dihukumkan sebagai harus untuk mengambilnya. Setelah itu tersimpan rapi dalam tabung darah bagi gunaan kecemasan di kemudian hari. Sekiranya harus hukumnya kita ambil darah daripada mereka yang masih hidup, begitu juga harus hukumnya kita ambil darah daripada mayat, tetapi perlulah dilakukan prosedur yang betul bagi mengeluarkan darah tersebut dari mayat setelah kematiannya agar tidak sesekali menyukarkan dan menyakiti mayat. Maka berdasarkan hukum syarak, bank darah ini dikategorikan sebagai halal dan dibenarkan. Seterusnya, pemindahan organ. Pemindahan organ boleh ditakrifkan sebagai penggantian organ yang tak berfungsi dalam badan kita dengan organ baharu yang diterima daripada penderma organ. Tak kira sama ada penderma itu masih hidup ataupun sudah pun meninggal dunia. Dan terdapat dua pandangan daripada para ulama berkaitan pemindahan organ, iaitu yang mengharuskan dan yang tidak mengharuskan pemindahan organ dilakukan. Bagi golongan pertama yang mengharuskan pemindahan organ terdiri daripada mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, Izzuddin Abdul Salam, Khaliyubi dan Umairah, serta sebahagian ulama daripada mazhab Hanbali iaitu Ibnu Qudaimah. Mereka membenarkan seseorang yang berada dalam keadaan darurat serta keadaan yang mendesak untuk melaksanakan pemindahan organ. Bagi golongan kedua adalah golongan yang tidak mengharuskan untuk melaksanakan pemindahan organ, terdiri daripada ulama-ulama daripada mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi. Mereka menyatakan bahawa ia sangat tidak digunakan dan tidak dibolehkan bagi menghormati organ manusia. Melalui segala video yang telah kita lihat tadi, jelas menunjukkan betapa ulama, sama ada ulama silam maupun ulama kontemporari, masing-masing memberikan peranan yang penting di dalam berijtihad mengenai bidang perubatan. Yang mana sebelumnya ramai orang menyangka ulama ini tidak boleh terbabit di dalam bidang yang nampak seperti bukan bidang mereka, iaitu selain bidang agama. Tapi sebenarnya inilah bukti Islam itu agama yang syumul, mencakupi semua aspek kehidupan. Tidak ada yang terlepas daripada syarak. Jadi jelaslah di situ dapat kita lihat betapa agama melalui maqasid syariahnya memainkan peranan yang penting untuk menjaga maslahat umat manusia. Sama-samalah kita menghayati dan menghargai peranan ulama yang telah berusaha sedaya upaya untuk menjaga maslahat kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.